Assalamualaikum. Kaedah yang nak saya kongsikan hanya sesuai untuk mereka yang masih keliru dengan huruf bersambung-sambung, bacaan Al-Quran tak lancar, tak ingat hukum tajwid, tak tahu cara nak wakaf bila jumpa ayat panjang, siang hari sibuk bekerja, malam pula melayan ahli keluarga, akhirnya tak ada masa nak ke kelas, atau anda ada perasaan malu. Sekiranya anda menghadapi cabaran di atas, teruskan menonton. Mungkin video ini dapat berikan cadangan penyelesaian masalah anda. Anda sudah bersedia? Jom saya kongsikan. Memperkenalkan pengajian Al-Quran Cepat Quran, sebuah aplikasi mengaji dari asas hingga mahir tajwid. Saya kongsikan 17 sebab anda perlu mendaftar sebagai ahli. Pertama, anda mendapat pelajaran satu kaedah mengaji Al-Quran yang sistematik dan mudah diingat. Kedua, kami berikan kepada anda sebuah buku asas dan tajwid yang akan dipost terus ke rumah anda. Ketiga, anda akan mendapat akses penuh ke rakaman pengajian asas dan tajwid melalui aplikasi dan Facebook Cepat Quran bagaikan anda berada di dalam kelas. Selain itu, anda akan mendapat sesi konsultasi selama 1 jam setiap bulan. Kelima, rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk beserta bimbingan tajwid yang akan diberi dari masa ke masa. Keenam, sesi soal jawab secara live di Facebook Cepat Quran. Tidak cukup dengan itu, setiap ahli diberikan e-book asas tajwid resam Usmani. Yang paling best, waktu dan tempat belajar adalah fleksibel. Anda tentukan sendiri di mana-mana dan bila-bila masa mengikut keselesaan. Kalau terlupa, jangan bimbang. Anda boleh mengulang-ulang video tanpa had sehingga mahir tajwid. Konten pelajaran akan sentiasa diupdate. Dan yang pasti, anda akan diberi sokongan berterusan sepanjang hayat. Jangan bimbang dengan komitmen setiap bulan kerana tiada yuran bulanan atau tahunan. Yuran keahlian hanya dikenakan sekali seumur hidup. Pembimbing pengajian Ustaz Izwan Ahmad, seorang guru Al-Quran bersanad, bertauliah dan berpengalaman. Jadi hari ini kami nak serahkan kaedah yang power ini kepada anda supaya anda dapat membaca Al-Quran dengan baik, lancar dan tepat. Jadi, jangan bertangguh lagi. Jom sertai kami sebagai ahli cepat Quran. Layari www.cepatquran.com untuk mendaftar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, salam seronoknya cinta Al-Quran. Hari ini sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama bertemu bagi kita meneruskan pelajaran daripada bacaan ayat suci Al-Quran. Dan insya-Allah untuk hari ini kita akan menyambung daripada Suratun Nahli, daripada ayat 43 hingga ke 54. Jadi sahabat-sahabat yang nak buka Al-Quran, silakan ke halaman muka surat 272. Yang tidak ada Al-Quran, jangan bimbang dan jangan risau. Sebentar lagi kami akan bawakan ayat-ayatnya terus kepada anda. InsyaAllah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, pelajaran hari ini akan ada satu tempat di mana kita akan berjumpa dengan ayat daripada surah Sajdah. Jadi di sana nanti saya akan kongsikan apakah tips-tips untuk mengenal, bagaimana untuk mengenal pasti ayat Sajdah, dan apakah yang perlu kita lakukan di saat kita membaca ayat tersebut. InsyaAllah sebentar lagi saya kongsikan. Jadi pelajaran hari ini juga pelajaran yang sangat penting. Diharapkan semua dapat memberi fokus, dapat memberikan perhatian, dan boleh tak bantu saya, kita share dahulu pelajaran ini. Minta yang belum lagi tekan button share, minta tolong tekan button share. InsyaAllah kongsi-kongsikan pelajaran ini. Dan yang dah share mungkin boleh tag pasangan, anak-anak ataupun kawan-kawan anda yang kita nak bantu mereka belajar mengaji Al-Quran.
Yang keduanya, sebelum kita mulakan, saya nak dapatkan komen dahulu, boleh tak? Daripada sahabat-sahabat mudahnya mengaji Al-Quran. InsyaAllah kita berikan komen supaya kita menanamkan satu pemikiran yang positif dalam diri kita dan kawan-kawan kita. InsyaAllah bahawa mengaji Al-Quran ini bukanlah sesuatu yang sukar. Yang pentingnya kita mesti istiqamah belajar dan berikan perhatian, insyaAllah. Baiklah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Di kesempatan ini saya nak mengambil untuk menjawab salam bersemua yang memberi salam daripada awal hinggalah akhir. Dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tuan-tuan dan puan-puan senantiasa di dalam rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semuanya? Jadi saya mendoakan kawan-kawan kita bukan saja daripada Semenanjung Malaysia, Sabah, Sarawak, termasuklah mereka yang daripada Brunei, Singapura, Indonesia ataupun di mana sahaja berada, senantiasa berada dalam keadaan yang baik-baik sahaja, insya-Allah. Baiklah sahabat-sahabat, kalau dah bersedia jangan lupa belanja saya thumbs up dan juga heart, dan marilah sama-sama kita memberkati majlis ilmu kita hari ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Sama-sama insya-Allah kita bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Macam mana? So far so good. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Salmi, Migan, Zainab, Diman, Ramlah, Nurhaini, Abdul Hadi, Masjid, Nafisah dan ramai lagi lah sahabat-sahabat yang saya tak sempat sebut nama. Saya mohon maaf. Jadi di kesempatan ini kita nak tengok jugalah kawan-kawan kita. Selain daripada sama-sama kita belajar, kita bertanya khabar. Kalaulah satu hari, 2 hari kita tengok kawan yang selalu duk live dengan kita tu tiba-tiba tak muncul, mungkin kita boleh bertanya khabar apa terjadi dengan kawan kita, sakit ke, demam dan sebagainya. Kita doakan semua diberikan kesihatan, dan saya mengharapkan sahabat-sahabat jangan lupa untuk mendoakan agar saya senantiasa diberikan kesihatan untuk saya meneruskan perkongsian ini setiap hari insya-Allah daripada page Fatihah Learning Center jam 7 pagi, 3 petang dan 10 malam. Baik teman-teman dirahmati Allah, tanpa melengahkan masa marilah sama-sama kita mulakan daripada pelajaran kita insya-Allah hari ini daripada ayat Suratul Nahli. Tapi sebelum kita masuk kepada ayat, jom kita baca isti'azah dahulu insya-Allah ya. A dengan ain itu, hamzah dengan ain itu perbezaan pada makhrajnya tidak jauh. Sebab tu dia kadang ramai orang yang confuse. Jadi tapi sebenarnya hamzah itu makhrajnya di bawah ini, di pangkal kerongkong ini. Manakala ain di pertengahan kerongkong. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lafz jalalah jangan lupa dibaca nipis 2 harakat, begitu juga ta dengan 2 harakat. Sama-sama kita dengarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, jom kita lihat ayat yang pertama hari ini daripada surah An-Nahli ayat ke-43. Teman-teman minta ada yang tolong tulis ya, poin-poin yang penting yang saya kongsikan insya-Allah. Wa bukan wa, dengar betul-betul ma bukan ma. Jangan pula kita baca wa ma, itu bunyi kemelayuan. Dia mestilah wa ma 4 atau 5 harakat. Ra di sini dibaca tebal. Jangan baca arsalna, tak betul. Dia kena baca arsalna. Dapat na 2 harakat dan kemudian nun mati bertemu qaf ikhfa hakiki. Samarkan di sini dengan tebal kadar panjang 2 harakat. Min baru masuk
qablika illa qab ada lantunan di sini khakhalah. Jangan baca qablika tak betul. Dia kena baca qablika illa rijalan. Di sini lam tanwin baris atas asalnya bunyi lan, tapi bila datang nun dia tetap bunyi lan juga sebab nun bertemu nun. Tapi cumanya didengungkan 2 harakat. Rijalan nuhi. Ha pedas di pertengahan kerongkong ini kadar panjang 4 atau 5 harakat. Nuhi ilaihim. Kemudian waqaf. Kalau nak waqaf lah him. Kalau nak sambung dia tetap bunyi him sebab di sini izhar syafawi. Cumanya afdal di sini dilanjutkan. Jika ada di kalangan teman-teman yang nafasnya bagus, teruskan. Jika tidak, berhenti di sini dan ibtidak pada fas'alu ahla dzikri in. Di sini samarkan 2 harakat. In bukan in tapi in 2 harakat. Ku juga 2 harakat ikhfa hakiki di sini. Nun mati bertemu ta. Di dalam Al-Quran Rasam Usmani, nun mati bila bertemu dengan 15 huruf ikhfa, maka nun itu tidak diberikan tanda mati. In kuntum. Tum ini jangan panjang pula. Jangan pula kita baca in kuntum. Tak betul. Yang betulnya in kuntum la ta'lamun. Baru berhenti di situ. Dengan sekurang-kurangnya 2, 4 atau 6 harakat ma'aril sukun di situ. Sama-sama insya-Allah tarik nafas dan kita bacakan ayat ini. Boleh ya? Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ta'lamun. Baru berhenti di situ. Tapi berhenti pada ayat, jangan berhenti belajar lagi. Insya-Allah kita teruskan pembelajaran kita sehinggalah hari terakhir kita memejamkan mata dan meninggalkan dunia ini insya-Allah. Sama-samalah kita mendoakan supaya kehidupan kita ini diberkati, dimulai di pertengahan dan di akhir dengan husnul khatimah. Husnul khatimah. Kita minta doa supaya diberikan pengakhiran yang baik kepada kita semua. Pengakhiran yang baik insya-Allah. Baik sahabat-sahabat yang baru bersama dengan kita, selamat datang, selamat menonton dan ahlan wa sahlan ke kelas pengajian Al-Quran Cepat Quran bersama dengan saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran anda hari ini. Jadi insya-Allah jangan lupa teman-teman untuk berikan thumbs up dan tekan button share ya. Jangan lupa kongsikan. Kita teruskan ayat seterusnya. Bil bayyina. Bil bukan bil bil. Ba bari kasrah bunyi bi, bertemu lam jadi bil. Kemudian ya ini bersabdu, tekankan. Bayyina bayyinati waz-zubur. Kalau waqaf, jangan panjang, jangan waqaf zubur. Itu tak betul, waz-zubur. Terus berhenti. Ra-nya diberikan tanda mati mendatang. Kalau waqaf, kalau nak sambung ra itu kekal berbaris kasrah dan tidak dipanjangkan. Tapi di sini waqaf qaili, qaf lam ya ini afdal diwaqafkan dan ibtidak pada wa an. Ikhfa di sini daripada wa an, hamzah baris atas bertemu nun an jadi bertemu zai jadi an, disamarkan di antara nun dan zai kadar panjang 2 harakat. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Ma ataupun kita ambil pada litubayyina. Litubayyina lin-na. Di sini sama seperti tadi ia bersabdu tekankan lin. Di sini wajibul gunnah, wajib dengan 2 harakat. Lin-nasi ma
si nak ke ma, jangan lambat. Kenapa saya bagi tahu perkara-perkara yang saya bagi tahu ini? Kerana di situlah selalunya dilakukan kesalahan. Dia lambat nak masuk si ke ma tu jadi kedengaran linnasima. Jadi kedengaran si itu akan-akannya dua harakat. Salah linnasima terus masuk. Sima gitu Nuzzila ilaihim wala'allahum hizar syafawi wala'allahum mati, jangan panjang, terus masuk. Yatafakkarun, barulah waqaf di sini sekurang-kurangnya 2 harakat. Jom tarik nafas, kita bacakan ayat ini. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilayhim litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilayhim wala'allahum yatafakkarun. Kemudian baru berhenti. Okey, tarik nafas dulu. Tarik nafas dulu, tenang-tenangkan diri, insya-Allah. So far macam mana? Okey ke okey? Diharapkan sahabat-sahabat dapat belajar sesuatu, dapat mengikuti pelajaran yang sedang kita pelajari sekarang ini. Mohon teman-teman yang baru bersama dengan kita, jangan lupa berikan support kepada kita dengan menekan button share dan juga berikan thumbs up dan juga heart, insya-Allah, tanda kasih dan sayang. Sebelum itu, boleh tak sahabat-sahabat, jika merasakan perkongsian saya ini bermanfaat, kita dapatkan komen seronoknya cinta Al-Quran. Dan marilah sama-sama kita niatkan pahala bacaan ayat suci Al-Quran kita hari ini. Semoga Allah menerimanya dan dikirimkan juga pahala itu tersebut kepada kedua ibu bapa kita, guru-guru kita, anak-anak dan pasangan kita yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, insya-Allah. Sahabat-sahabat, masih bersemangat semuanya? Jom kita lihat ayat yang seterusnya. Baik, kita lihat ayat ayat mana? Ayat ini wama arsalna. Betul? Maafkan. Tadi kita sampai wala'allahum yatafakkarun. Betul? Kita masuk ayat ini. Afa aminal ladzi. Baik sahabat-sahabat. Afa aminal ladzi. Ini semuanya satu harakat. Afa aminal, ini semuanya satu. Afa aminal, satu. Dia punya pergerakan dia tu, harakat dia tu merupakan pergerakan itu, temponya itu sama semuanya. Afa aminal ladzi, di hujung lidah, zi zu. Nama karus, ra baris dhammah naik terus di atas sin bersabdu ini. Jadi sini alif lam syamsiah, lamnya tidak dibunyikan. Jadi banyak huruf di sini yang silent. Ra terus naik di atas sin. Jadi waw huruf ziyadah, ini alif yang ada bulat penuh di atasnya, dan juga hamzah wasal, yakni huruf alif yang ada macam kepala sad di atasnya, dan lam. Ada 4 huruf yang tidak dibunyikan di sini, silent, tetapi ada pada tulisan, tidak pada bacaan. Afa aminal ladzina makarus sayyiati ay. Maksud beserta dengung di sini nun mati bertemu ya, idgham bi gunnah. Ay 2 harakat. Kemudian ya kha di hujung kerongkong. Yakhsifallah. Lafaz jalalah di sini dibaca tebal. 2 harakat. Walaupun kelihatan baris 1 di sini tetapi dibaca 2 Tolong tulis Ay yakhsifallahu bihimul. Mim baris dhammah naik terus di atas lam. Di sini alif lam qamariyah, lam dibunyikan. Sahabat-sahabat perhatikan di sini. Alif lam qamariyah, lamnya ada tanda mati di atasnya. Nampak tak di sini? Manakala alif lam syamsiyah, lamnya kosong, tidak ada tanda mati. Seperti ini. Antara perkara-perkara yang dapat kita berhatikan perhatian. Dan sudah pasti, huruf yang datang selepas lam itu dalam alif lam syamsiyah pastinya bersabdu. Ay yakhsifallahu bihimul arda au. Dha nak ke au, jangan lambat. Au ya'tiyahumul azab.
di pertengahan kerongkong. Azabu min izhar halqi, jangan panjang, jelaskan saja. Min, terus masuk. Haitsu la yash'urun. Haitsu, sa si su di hujung lidah. Su, bukan su. Jangan baca haitsu tapi haitsu. Haitsu la yash'urun. Dapat insya-Allah. Jom tarik nafas, kita bacakan ayat ini bersama-sama. Afa aminal ladzina makarus sayyiati an yakhsifallahu bihimul ardh. Saya waqaf di situ dan saya tidak pada an yakhsifah. أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. Baru berhenti di situ. Okey ya. Sekali lagi tarik nafas, kita bacakan ayat ini. Afa aminal ladzina makarus sayyiati an yakhsifallahu bihimul ardh aw ya'tiyahumul azabu min haitsu la yash'urun. Baru masuk ayat yang seterusnya. Okey, kalau boleh saya tahu ni, yang ramai-ramai ni, Dula ni duduk di mana ni? Duduk di mana? Negeri mana, daerah mana, negara mana? Mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh memperkenalkan diri. InsyaAllah kita mana tahu yang rupa-rupanya ada kalangan kita ni yang bersaudara. Dan sudah pastilah dari segi akidahnya kita bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Tetapi mana tahu ada sepupu sepapat kita yang sama-sama belajar. Ini mana kita tahu kan? Jadi sama-sama insyaAllah kita perkenalkan diri. Mungkin ada yang baru pertama kali juga yang bersama dengan kita. Suka sekali lagi saya perkenalkan. Saya Ustaz Izzuan Ahmad, guru Al-Quran anda hari ini. Sedang bersiaran secara langsung daripada Fatihah Learning Center, Wangsa Maju, Kuala Lumpur, Malaysia. Jadi sahabat-sahabat diharapkan ya, semua walau di mana saja berada, diberikan kemudahan sama-sama untuk kita belajar. Kita nak teruskan ayat yang seterusnya ini. Au ya'khudha saya bagi tadi kha di hujung kerongkong, kha khi khu. Khudha di hujung lidah. Khudhahum, hum bukan hum tapi hum. Ha baris dhammah bunyi hu, bukan bunyi ho. Jadi bila bertemu mim jadi hum Fi dua harakat. Taqallubihim, bukan taqallubihim. Beza him dengan him. Fama hum, di sini ikhfa syafawi, mim mati bertemu ba dipanjangkan dua harakat. Mim mati bila bertemu ba dalam Al-Quran Rasam Usmani, mim itu kosong, tidak diberikan tanda mati seperti ini. Manakala izhar syafawi, mim matinya ada tanda mati seperti ini. Ini beza dia. Mim mati bertemu fa, mimnya ada tanda mati, tidak dipanjangkan, jelaskan saja. Manakala mim mati bila bertemu ba, mimnya tidak ada tanda mati, dia dipanjangkan dua harakat. Ya. Fama hum bimu'jizin. Baru wakhaf. Jom tarik nafas, kita bacakan ayat ini bersama-sama. Au ya'khudhahum fi taqallubihim fama hum bimu'jizin. Barulah berhenti di situ. Baik teman-teman yang baru bersama dengan kita, sekali lagi selamat menonton dan selamat belajar. Saya ucapkan tolong ya, bantu saya insya-Allah. Saya tak minta tuan-tuan belanja makan atau belanja minum, tetapi jangan lupa untuk belanja share. Hukumnya sunat muakkad. Kenapa? Kerana dia merupakan perkongsian ilmu yang bermanfaat. Beruntunglah mereka yang selalu berkongsi ilmu yang bermanfaat. Kerana bila sesuatu manfaat itu diterima oleh manusia yang lain dan diamalkan manfaat tersebut,
maka kita akan berterusan mendapat pahala walaupun kita sedang tidur lena di atas katil. Itulah kelebihannya. Jadi sahabat-sahabat jangan lupa untuk menekan button share ya. Kita teruskan ayat yang seterusnya. Baik. Au ya'khudhahum 'ala taqawwufin. Sini ikhfa, dua harakat disamarkan. Takhawwufin fa in. Di sini dengungkan betul-betul ya, wajibul gunnah, wajib dengung di sini dua harakat. Fa inna rabbakum, dan masuk saja kum izhar syafawi, jangan panjang, terus masuk. La raufur, idgham bila gunnah, daripada la raufun jadi la raufur, masuk tanpa dengung. Hanya ada dua huruf masuk tanpa dengung, iaitu huruf ra dan huruf lam. Bila berlaku nun mati ataupun tanwin bertemu dengan ra atau lam, maka jangan lupa masuk tanpa dengung. La raufur rahim. Jom tarik nafas, kita bacakan ayat ini. Aw ya'khudhahum 'ala takhawwufin fa inna rabbakum la raufur rahim. Dan kemudian awalam yarau, awalam izhar syafawi, jangan panjang, terus masuk. Yarau, munculkan mulut. Ilama, ilama, i satu, la dan ma masing-masing dua harakat. Ilama khalaqallah. Di sini kha di hujung, di sini qaf di pangkal lidah. Dengarkan perbezaannya dan cuba ikut. Kha, kha. Di sini pula qa, qa, kha, qa, kha, qa. Ada perbezaan di situ ya sahabat-sahabat. Jika anda masih lagi keliru tentang makhraj-makhraj huruf ini, jangan ke mana-mana. Tunggu sehingga akhir pelajaran. Kami ada buku asas dan tajwid untuk diberikan kepada anda beserta rakaman buku tersebut untuk membantu anda yang mungkin masih keliru makhraj huruf ataupun bacaan Al-Quran tak lancar, terputus-putus, nafas cepat habis, tak tahu nak waqaf macam mana, tak tahu nak ibtidak macam mana. Jangan bimbang, jangan risau, insya-Allah kami ada jalan untuk membantu anda. InsyaAllah di akhir pelajaran ini saya kongsikan nanti. Baik. Ma khalaqallah. Tebal di sini. Lafz jalalah dua harakat. Ma khalaqallahu min. Samarkan di sini dua harakat. Min syai'in. Di sini masuk beserta dengung. Daripada syai'in jadi syai'in. Dua harakat. Yatafayya'u dhilaluhu 'anil yamin. Di pertengahan kerongkong. 'Anil yamini wasyama'. 4 atau 5 harakat. Syama'ili sujjadal. Li nak kesu jangan lambat. Wasyama'ili sujjadal. Masuk tanpa dengung di sini. Tanwin bertemu lam. Selain daripada ra yang saya bagi tahu tadi, tanwin bertemu lam juga merupakan idgham bila gunnah. Daripada sujjadan jadi sujjadal. Sujjadal. Tapi sahabat-sahabat, saya perhatikan sebelum saya terlupa. Nak perhatikan tak ada baris ini? Ada baris ini. Ini baris ini ada signal ni. Dia nak bagi kita tahu bahawasanya di akhir get ready kita akan bertemu dengan ayat sajadah. Ini di antara indikasi dia bagi tahu kita sekejap lagi akan sampai pada tempat di mana ada arahan daripada Allah untuk kita turun sujud kepadanya. Apakah hukum? Sekejap lagi saya bahaskan. Apakah hukum melakukan sujud tilawah itu? Wajib ke, sunnah ke, haram ke, makruh ke, harus ke? Dalam Islam ada 5 huruf, ada 5 hukum basic ini. Haram, makruh, wajib, sunat dan harus. Jadi apakah hukum bagi kita melakukan sujud sajadah ataupun sujud tilawah? Sekejap lagi kita bincangkan.
sujjadan lillahi wa hum dakhirun. Dan diakhiri di situ. InsyaAllah sahabat-sahabat, kita bacakan dahulu ayat ini sebelum kita masuk kepada ayat sajadah. Dia bagi signal lepas ni akan datang ayat sujud sajadah. Tapi bukan di akhir ini kita sujud sajadah. Kita sujud sajadah nanti di sini. Di sini. Di sini di mana ada tanda macam kubah ni. Tapi di situ dia bagi just kita signal saja. Signal saja. Sekejap lagi kita sampai ke situ. Kita bacakan dahulu ayat ini. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ. Saya waqaf di situ, kemudian saya ibtidak pada yatafayya'u dhilaluhu. يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ. Dan kemudian walillahi lafz jalalah di sini dibaca nipis 2 harakat. Walillahi yasjudu ma, judu ma, du nak ke ma jangan lambat, 2 harakat. Fis samawati wa ma fil ar, ra di sini dibaca tebal, ar bukan ar wa ma fil ardi mi di sini disamarkan, nun mati bertemu dal dengan kadar panjang 2 harakat. Itulah maksud ikhfa hakiki, ya, disamarkan. Min dabbatin, di sini malazim kalimi musakhkhal dipanjangkan 6 harakat. Tolong tulis 6 harakat. Ini pertama kali kita jumpa untuk pelajaran hari ini ayat atau perkataan yang dibacakan 6 harakat, ya. Dabbatin wal mala, di sini masuk beserta dengung. Wal malaikatu wa hum, idzal syafawi, sempurna saja hum, jangan panjang terus masuk. La yastakbirun, tak ada bunyi hamas, ya, bunyi angin di situ. Dan diwaqafkan dengan ma'arid li sukun sekurang-kurang 2, 4 atau 6 harakat. Jom tarik nafas, kita bacakan ayat ini bersama-sama. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbah. Kalau waqafta itu diberikan tanda mati mendatang, ya. Min dabbatin wal malaikatu wa hum la yastakbirun. Jom sekali lagi tarik nafas, kita bacakan ayat ini. Hari ini kita baca sampai ayat ke-54 saja, insya-Allah, ya. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbah min dabbatin wal malaikatu wa hum yastakbirun. Dan kemudian kita masuk ayat yang seterusnya. Ya khafu, ya kha di hujung kerongkong, fu 2 harakat masing-masing, kha dan fu. Na rabbahum, di sini mim mati bertemu mim didengungkan 2 harakat. Rabbahum, di sini dipanjangkan, disamarkan 2 harakat ikhfa.
min fawqihim. Dan di sini jangan dipanjangkan izhar syafawi, sempurna saja him, terus masuk wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan di sinilah bila waqaf kita bacakan dengan sujud tilawah. Tapi sebelum saya ceritakan dengan lebih detail bagaimanakah, apakah hukum dan bagaimanakah ataupun apakah bacaan yang harus kita baca di sini, jom kita baca dahulu ayat ini insya-Allah. Kita dengarkan bersama-sama. Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Baiklah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi kalau sahabat-sahabat pernah mungkin mengikuti masjid, di masjid hari Jumaat ada bacaan surah Sajadah dan sebagainya. Jadi sahabat-sahabat mungkin berjumpa dengan ayat di mana tiba-tiba imam tu terus sujud tanpa rukuk. Itu menandakan dia sudah sampai kepada ayat, bacaan ayat tersebut. Dari segi hukumnya, dari segi hukum kita turun sujud itu adalah sunat, sunat, bukanlah sesuatu yang wajib. Tidak semestinya bila sampai di ayat itu wajib sujud, itu tidak. Cumanya bila kita solat bersendirian, kita sampai di situ ada dua pilihan lah. Ada dua pilihan. Sama ada kita turun sujud tilawah ataupun kita tidak turun sujud tilawah. Kalau kita solat bersendirian. Tapi kalau kita solat berjemaah, kita ikut imam, maka di situ wajib kita mengikut imam. Kalau imam sujud, wajib kita turun sujud. Dan kalau imam tidak sujud, kita juga wajib untuk bersama-sama dengan imam, tidak turun sujud. Maksudnya jangan menyalahi imam. Maksudnya jangan imam sujud kita tak sujud, ataupun imam tak sujud kita sujud. Sebab apa? Makmum adalah tugasnya mengikuti imam. Imam yang akan bertanggungjawab jika ada apa-apa yang berlaku di dalam satu solat itu, maka imamlah yang bertanggungjawab. Jadi dari segi hukumnya, mungkin ada yang nak tolong tulis ya, hukum sujud tilawah adalah sunat apabila kita sampai pada ayat tersebut. Dalam satu hadis yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada kita, yang diriwayatkan oleh Muslim, idza qara'a ibnu Adam sajjadata fasajada li'tazala asy-syaitanu yabki yaqulu ya wailahu umira bis-sujud fasajada falahul jannah wa umirtu bis-sujud fa'asaitu faliyan nar, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang maksudnya apabila anak Adam, yakni manusia, membaca ayat sajadah lalu ia pun turun sujud, maka tersingkirlah syaitan sambil berkata, celakalah aku. Ia diperintahkan sujud lalu ia pun sujud, maka baginya syurga. Sedangkan aku diperintahkan sujud tetapi aku menolaknya, maka bagiku neraka. Riwayat Muslim. Jadi oleh itu sahabat-sahabat, memang ianya bukanlah satu perintah yang wajib untuk kita sujud di situ, tetapi sangat dituntut, sunat yang sangat dituntut untuk kita lakukan apabila sampai di situ. Ayat ataupun lafaz bacaan di dalam ketika kita sujud tersebut adalah seperti berikut. Mungkin sahabat-sahabat boleh ikut saya baca bersama-sama. Siapa yang dah hafal, alhamdulillah. Siapa yang belum hafal boleh print screen sekarang. Inilah lafaz doanya. Sajjada wajhiya lilladzi khalaqahu. Hafal. Kalau tuan-tuan, saya nak bagi tip yang senang untuk tuan-tuan hafal. Kalaulah kita nak hafal sekaligus semua ini susah, kita potongkan dengan potongan yang lebih pendek-pendek. Contohnya hari ini kita hafal begini saja. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu. Ulang saja. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu. Dah okey, dah ingat, esok hafal pula. Wasawwarahu wa syakhsamahu. Wasawwarahu wa syakhsamahu. Wasawwarahu wa syakhsamahu. Kemudian ulang balik daripada awal. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wasawwarahu wa syakhsamahu. Kemudian hari yang ketiga kita hafal pula. Wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Ulang, dah ingat, ulang balik daripada awal sampai situ. Kemudian masuk hari keempat. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin.
Jadi masuk hari keempat tu dah habis, kita dah ulang balik daripada awal sampai habis. InsyaAllah kita dah boleh baca dengan betul. Cuba ikut saya lafaz bacaannya seperti berikut. Yang di rumah cuba ikut. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syakha sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Jadi inilah lafaznya, cuba ya. Cuba untuk hafal ayat ini insya-Allah. Maksudnya aku bersujud kepada Allah yang menjadikanku, memberikan pendengaranku dan penglihatanku dan kekuasaannya dan kudratnya. Maka Maha Suci Allah, dialah sebaik-baik pencipta kejadian. Jadi oleh itu sahabat-sahabat, bila sampai tempat itu, kalau imam sujud, kita pun terus sujud dan baca ayat itu. Sekiranya dengan betul-betul, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan belum lagi dapat menghafal doa ini, memadailah dengan kita membaca dengan tasbih. Lafaz tasbihnya adalah seperti berikut. Cuba ikut saya baca. Subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Jadi sahabat-sahabat, lafaz ini mungkin kita biasa pernah dengar kan? Jadi lafaz inilah tasbih yang selalu kita ucapkan pada bacaan solat sunat Aidil Adha, Aidil Fitri juga. Inilah lafaz tasbihnya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, jika tidak ingat doa lafaz yang tadi, memadailah dengan tuan-tuan membaca dengan tasbih ini. Okey, so far macam mana? Boleh ikut ke? Boleh ikut. Diharapkan sahabat-sahabat jika merasakan perkongsian saya ini bermanfaat untuk dipraktis dan diamalkan, saya mohon sangat-sangat untuk tuan-tuan dan puan-puan menekan button share. InsyaAllah ya. Jadi jangan lupa untuk tekan button share. Kita kembali kepada ayat kita insyaAllah. Baik sahabat-sahabat dirahmati Allah. Di ayat yang tadi itu di dalam Al-Quran, saya nak bagi tahu begini. Kalau kita dalam solat, kita ikut imam lah, senang. Kalau kita solat sendirian sampai pada sini, kalau kita turun sujud pun tak apa, tak turun pun tak apa. Dia bukanlah sesuatu yang wajib, tetapi sunat saja. Sunat ni kalau buat dapat pahala, kalau tinggal tidaklah mendapat dosa, tapi melakukannya mendapat pahala. Kalau kita dalam bacaan Al-Quran, kita baca Al-Quran. Jadi kalau kita baca Al-Quran, kita letakkan ke tepi dan kita takbir Allahu Akbar dan turun. Kita sujud, membaca tasbih yang kita baca tadi, ataupun membaca doa tilawah, doa sajadah yang kita baru perlihatkan tadi. Ya, baiklah. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan bukan baca Al-Quran, kita kebetulan suami kita baca. Suami kita baca, kita lalu daripada dapur nak pergi ke bilik dengan suami kita baca, sampai situ kita tengok suami kita turun sujud. Jadi bagi kita itu memadailah dengan kita bertasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Tapi kalau kita dalam keadaan bersedia, maksudnya pakai tudung, ada wuduk dan sebagainya, kita turun sujud. Tapi kalau kita contohnya pakai t-shirt, pakai kain batik saja, rambut tudung pun tak pakai, memadailah dengan kita bertasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya, insyaallah sahabat-sahabat, kita teruskan ayat yang seterusnya. Wa qala Allah, di sini dibacakan dengan tebal lafaz jalalah. Wa qala Allahu la tattakhidhu di hujung lidah dengan kadar panjang 4 atau 5 harakat. Ilahaini itsnain. Kalau waqaf, kalau wasal jadi ilahaini itsnaini innama huwa ilahu. Di sini masuk berserta dengung daripada ilahun jadi ilahu wahid. Hai di pertengahan kerongkong. Wahidun, di sini ikhfa hakiki, disamarkan 2 harakat. Fa iya, ya itu bersabdu. Ya yang pertama 2 harakat, ya yang kedua 1 harakat. Fa iya ya farhabun. Ya nak ke far jangan lambat, dan bila masuk fa baris atas bertemu ra, di sini ra-nya dibaca tebal. Far jangan baca far, beza Kalau farhabun tak tepat. Yang betulnya
farhabun. Baru berhenti di situ. Jom kita baca sama-sama ayat ini. Wa qala Allahu la tattakhidhu ilahain ithnain innama huwa ilahun wahid. Innama huwa ilahun wahidun fa iyaya farhabun. Kemudian baru masuk ayat yang ke-52. Walahuma wa dan la masing-masing satu harakat, hu dan ma masing-masing dua harakat. Jadi hati-hati ya, jangan sampai tertukar yang mana yang satu, yang mana yang dua. Fis samawati wal ardi walahuddi walahud. Ha berdhamma ni ada dal di sini. Di dua harakat. Nuwasiba, dan bila waqaf jadi ma'iwat. Satu baris dua harakat, daripada wasiban jadi wasiba. Afa ghairallahi tattaqun. Jom tarik nafas, kita bacakan ayat ini bersama-sama. Walahu ma fis samawati wal ardi walahu ad-dinu wasiba. Afa ghairallahi tattaqun. Dan kemudian barulah masuk ayat yang seterusnya. Sebelum itu, sahabat-sahabat, saya nak mengucapkan selamat datang kepada mereka yang mungkin pertama kali ataupun baru saja join kita ya. Selamat menonton, selamat belajar saya ucapkan. Semoga pertemuan kita ini dirahmati. Jangan lupa teman-teman ya, bantu saya dan kawan-kawan yang lain untuk menekan button share. Dan jika ada di kalangan tuan-tuan dan puan-puan nak memahirkan diri dalam ilmu tajwid, nak belajar balik semua daripada asas, jangan bimbang, jangan ke mana-mana, tunggu sehingga akhir pelajaran saya kongsikan bagaimana kami dapat bantu anda dengan memberikan buku asal dan tajwid serta rakaman buku tersebut ya, insya-Allah. Baik sahabat-sahabat, jom kita lihat ayat yang ke-53, ayat yang kedua terakhir untuk hari ini. Wa ma bikum, di sini dengungkan dua harakat, mim mati bertemu mim, min nun mati bertemu nun juga didengungkan dua harakat. Ni'matin, di sini disamarkan dua harakat. Ni'matin faminallah. Dan lafz jalalah dibaca tebal, dan bila waqaf pada perkataan Allah mestilah tidak kurang dari dua harakat. Jangan waqaf dengan faminallah, itu tak betul. Mestilah faminallah, baru berhenti. Dengung dulu dua harakat di sini, wajibul gunnah, baru masuk. Thumma idza massakumud dhurru fa ilaihi taj'arun. Taj ada lantunan di sini, khokholah ya. Jangan lupa khokholah surah di situ. Jom tarik nafas, kita bacakan ayat ini. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Thumma idza massakumud dhurru fa ilaihi taj'arun. Dan akhirnya sampailah kita pada ayat yang terakhir untuk hari ini. Masih semangat ke tak ni? Diharapkan semuanya masih segar bugar insya-Allah. Jangan lupa belanja thumbs up dan juga heart, dan jangan lupa untuk menekan button share ya teman-teman. InsyaAllah semoga Allah merahmati. Dan jika anda merasakan perkongsian saya ini bermanfaat, boleh tak saya dapatkan komen di ruangan bawah dengan ucapan Alhamdulillah. Baik teman-teman, jom kita lihat ayat yang terakhir untuk hari ini. Sa si su di hujung lidah, dan di mim sabdu didengungkan dua harakat.
Thumma idza kashafa fa bari atas naik di atas dhad. Kashafa dhurra ankum samarkan di sini dua harakat. Kum idhar syafawi jangan panjang terus masuk. Idza fariqum di sini masuk beserta dengung idgham bi gunnah dua harakat dari fariqun jadi fariqum. Fariqum min ikhfa hakiki dua harakat, kum ikhfa syafawi dua harakat. Ini semua dua ni. Idgham bi gunnah dua harakat, ikhfa hakiki dua harakat, ikhfa syafawi dua harakat. Kalau tuan-tuan dan puan nak belajar detail lagi tentang hukum-hukum nun mati, ikhfa, idgham, izhar ni, sekejap lagi saya ceritakan bagaimana kami dapat bantu anda. Jangan lupa idza fariqum minkum bi rabbihim. Di sini bila masuk him jangan pula panjang. Mim mati bertemu ya. Yang panjang apabila mim mati bertemu ba ataupun mim mati bertemu mim, ya. Bila mim mati bertemu selain daripada mim dan ba maka jangan dipanjangkan. Bi rabbihim yusyrikun. Jom kita baca sama-sama sahabat-sahabat ayat yang terakhir ini. Sekejap lagi habis semua ni kita baca balik semua ya sama-sama. Kita dengarkan dahulu. Tarik nafas dan baca bersama-sama insya-Allah. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. Baiklah teman-teman dirahmati Allah, sampai juga kita pada akhir huraian ayat kita. Jadi sekarang ini saya nak ajak semua sekali yang bersama dengan saya ini, jom kita baca sama-sama daripada awal ayat 43 hingga ke ayat 54. Tapi sebelum itu, sekali lagi saya nak mengajak sahabat-sahabat, marilah kita menjadi mata rantai menyambung dakwah daripada baginda Rasulullah SAW dengan menekan button share. InsyaAllah kita kongsikan pelajaran kita hari ini. Dan boleh tak sebelum itu saya dapatkan thumbs up dan juga heart. Siapa nak minum air silakan Siapa nak betulkan kedudukan juga silakan Izinkan saya bismillah. Semua dah bersedia untuk kita mulakan bacaan insya-Allah Di akhir nanti saya kongsikan bagaimana kami dapat berikan buku asal dan tajwid kepada anda insya-Allah. Kita bacakan bersama-sama di atas kiraan 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalna min qablika illa. Maafkan saya sekali lagi, saya terhilang fokus tadi. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahlan dzikri in kuntum la ta'lamun bil bayyinati waz-zubur wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyina lin-nas ma nuzzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب
لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Jadi teman-teman dirahmati Allah, begitulah sedikit sebanyak perkongsian yang mungkin boleh saya sampaikan untuk ruangan kali ini. Diharapkan teman-teman ya dapat mempelajari sesuatu khususnya apabila kita sampai pada bacaan ayat sujud tilawah tadi itu, sujud syahadah tadi itu. Sahabat-sahabat diharapkan sudah tahu apa yang harus dilakukan, apa yang harus dibacakan dan bagaimana, insya-Allah. Jadi sahabat-sahabat yang nak mengikuti sambungan bacaan ayat daripada bacaan kita ini, jangan lupa untuk follow dan like page Fatihah Learning Center kerana kami bawakan secara langsung terus kepada anda jam 7 pagi, 3 petang serta 10 malam di page Fatihah ini. Jadi yang belum follow dan like ya, kena follow dan kena like, insya-Allah. Dan bagi itu juga sahabat-sahabat, selain daripada mengikuti live yang kami bawakan ini, saya ada berita gembira untuk disampaikan untuk sahabat-sahabat saya yang ada masalah dari segi bacaan Al-Quran tidak lancar, ataupun tidak dapat membaca huruf-huruf yang bersambung, ataupun ada masalah tak tahu nak waqaf, tak tahu nak ibtidak balik,
ataupun masih ada lagi masih lagi confused tentang huruf-huruf hijaiyah, yang mana si, yang mana si, yang mana si, yang mana ti, yang mana ti, yang mana qa, yang mana kha, yang mana gha. Jangan bimbang, jangan risau. InsyaAllah kami ada jalan untuk membantu anda dengan kami berikan buku asal dan buku tajwid serta rakaman buku tersebut yang akan dipostkan ke rumah anda. Alhamdulillah, Alhamdulillah kita menerima sambutan yang sangat baik daripada sahabat-sahabat pencinta Al-Quran untuk sama-sama meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Ini bererti satu tanggungan, satu bebanan, tanggungjawab bagi pihak kami untuk membantu anda meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran, insya-Allah, dan kami sangat-sangat committed untuk membantu anda. Selain daripada buku dan rakamannya, ada 200 lebih video pelajaran, termasuk dengan rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk yang akan diberikan kepada ahli cepat Quran dari masa ke masa. Keseluruhannya ada hampir 800 video pelajaran, hampir 800 video pelajaran beserta dengan e-book nota ringkasan asas tajwid akan diberikan, dan ditambahkan pula lagi dengan konsultasi eksklusif bersama-sama dengan kami. Jika teman-teman ada masalah, ada persoalan ataupun ingin memperdengarkan bacaan, kita boleh set appointment, tentukan satu masa untuk kita buat video call dengan tuan-tuan dan puan-puan. Walau di mana saja berada, mungkin di semenanjung Malaysia, Sabah, Sarawak, Brunei, Singapura, Indonesia, ataupun di bumi Allah mana yang tuan-tuan puan-puan berada sekarang ini, jangan jadikan jarak sebagai penghalang dan pemisah untuk sama-sama kita meningkatkan pelajaran kita, insya-Allah. Jadi jika anda nak belajar balik daripada asal dengan lebih tersusun dan sistematik, dalam buku ini menggunakan kaedah yang sangat mudah, sangat cepat diingat ya. Nanti di akhir ada satu video berdurasi 2 minit. Mereka yang nak bersama kita menjadi ahli cepat Quran kena tonton untuk ketahui apakah pendekatan yang akan kita berikan dalam buku tersebut, insya-Allah. Jangan bimbang tentang komitmen ya. Tidak ada yuran bulanan, tidak ada yuran tahunan. Untuk anda yang berhajat, bersempena dengan pengumuman kerajaan dalam Perintah Kawalan Pergerakan ini, kami memberikan promosi penurunan yuran keahlian hanya sekali seumur hidup. Hanya sekali saja. Tidak ada yuran bulanan, tidak ada yuran tahunan. Hanya sekali seumur hidup dengan yuran keahlian serendah RM250. Anda akan mendapatkan 2 buah buku, lebih daripada 800 video pelajaran beserta dengan e-book nota ringkasan asas tajwid, dan juga anda akan diberikan dengan konsultasi bersama dengan kami. Jadi jika tuan-tuan ada masalah, hubungi kami. Tak tahu baca Al-Quran, tak tahu ini nak baca macam mana, itu nak baca macam mana, jangan malu, jangan segan hubungi kami. Begitulah juga pada teman-teman yang telah lebih awal bersama-sama kita mendaftar sebagai ahli cepat Quran. Jangan malu, jangan segan untuk bertanya. InsyaAllah sama-sama kita carikan jalan penyelesaian dan cuba untuk membantu anda meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Baiklah, saya sekarang ini sebelum itu sahabat-sahabat, jika mereka yang berhajat nak jadi ahli ini ada sebarang soalan ya, boleh tulis di ruangan komen. Saya bersedia untuk mengambil ataupun menjawab soalan anda. Dan kita ada juga berita gembira untuk mereka yang tinggal di semenanjung Malaysia. Walaupun kita lebih prefer anda buat pembayaran dahulu yuran keahlian tersebut, tetapi jika rumah anda jauh daripada ATM dan anda tak tahu macam mana nak buat pembayaran atas talian, boleh juga terus nanti untuk buat COD. Kita buat cash on delivery. Maksudnya kita post dulu ke rumah anda, kemudian barulah anda buat pembayaran kepada orang yang datang menghantar buku tersebut, insyaAllah. Tapi perkhidmatan ini hanya terhad untuk mereka yang tinggal di semenanjung Malaysia sahaja, kerana perkhidmatan servis itu tidak sampai ke tempat-tempat yang lain ya. Jadi diharapkan sahabat-sahabat yang berada jauh daripada semenanjung Malaysia, sama ada di Sabah, Sarawak, Brunei, Singapura dan Indonesia, insya-Allah anda masih lagi boleh mendaftar sebagai ahli cepat Quran, tetapi perlu membuat pembayaran yuran keahlian dahulu sebelum kita proses penghantaran buku dan proses-proses akses pelajaran yang lain. Jadi kalau ada yang berhajat, sahabat-sahabat, ada ke tak ada ni yang berminat nak jadi ahli cepat Quran? Kalau ada, tapi terus terang saya cakapkan dari deep from the bottom of my heart, kami tidak memaksa sesiapa untuk bersama-sama dengan kita. Kini kita terbuka kepada muslimin muslimat yang benar-benar ikhlas nak belajar bersama dengan kita. Dan kita bawakan live setiap hari ini pun secara percuma kepada semua, open.
is open kepada member ataupun non-member. Mereka yang jadi ahli pun dapat ikut, mereka yang belum jadi ahli pun dapat ikut, insya-Allah. Tapi kalau anda betul-betul nak belajar, dapatkanlah buku asal dan tajwid daripada kami tersebut. Kerana dalam buku tu bukan saja anda boleh manfaatkan untuk diri sendiri, suami anda boleh guna, anak-anak juga boleh guna, cucu pun kalau datang rumah kita, kita boleh ajar cucu kita guna buku tu. Jadi oleh itu sahabat-sahabat yang berhajat, jangan lupa sama ada untuk diri sendiri ataupun nak bagi hadiah. Sebelum ni mungkin kita hadiahkan baju, kasut, pen, telefon, macam-macam kepada orang yang tersayang. Kali ini mungkin kita boleh tukar, hadiahkan mereka sesuatu yang sangat bererti di dunia dan akhirat, insya-Allah. Buku dan kaedah cara mudah belajar mengaji Al-Quran bersama-sama dengan kami, insya-Allah. Jadi kalau ada yang berhajat, kita buka sekarang pada pendaftaran. Boleh komen nak jadi ahli cepat Quran. Kalau anda berhajat, boleh komen nak jadi ahli cepat Quran. Nanti admin kami akan reply komen tersebut, akan bagi satu link WhatsApp. Anda tekan link tu, dia akan bawa masuk ke dalam WhatsApp admin kami. Nanti admin boleh tanyalah dia macam mana nak daftar. Boleh tulis itu nak jadi ahli. Nanti dia akan bantu anda bagaimana untuk daftar. Bagi mereka yang komen nak jadi ahli. Ataupun anda nak terus WhatsApp kepada kami, boleh print screen ataupun ambil pen, catat sekarang nombor yang tertera di bawah, 0111-621-7797. Siapa yang nak daftar boleh ambil pen ataupun print screen. Habis live ini, terus WhatsApp kami ke nombor 0111-621-7797. InsyaAllah admin kami akan buat bantu anda mendaftar dan kami akan mintakan alamat rumah anda untuk kami postkan buku secepat mungkin, insyaAllah. Siapa yang daftar hari ini, insyaAllah esok kita dah boleh post buku, sebab stok buku dah sampai 2 hari lepas. Jadi hari ini dan semalam kita dah post. Semalam kita post lebih 100 lebih buku asal dan tajuk kepada ahli yang telah mendaftar. Hari ini kita post lebih daripada 200 buku. Itu sebenarnya terkumpul lah. Kita telah kumpul 3-4 hari sebelum ni stok buku habis. Jadi kita kumpulkan pendaftaran. Jadi hari ini dan semalam kita berjaya post dah, alhamdulillah. Pihak post pun dah datang tadi untuk datang pick up buku tu dan dah bawa balik dah. InsyaAllah 1-2 hari nanti sampailah ke rumah anda yang telah mendaftar. Yang mana daftar hari ini, insyaAllah esok kami akan postkan buku ke rumah anda. Baiklah, kalau anda tak ada pen, tak tahu nak print screen, nombor telefon yang kami beri di bawah ini, insyaAllah boleh tinggalkan nombor telefon anda di ruangan komen biar kami yang menghubungi anda. Kalau itu yang lebih mudah bagi anda untuk melakukan pendaftaran, boleh tinggalkan nombor telefon anda di ruangan komen untuk kami hubungi kembali bagi membantu melakukan pendaftaran sebagai ahli cepat Quran. Ataupun sekiranya sahabat-sahabat pernah buat pendaftaran atas talian, boleh terus pergi ke laman web seperti mana tertera di bawah ini, www.cepatquran.com, ataupun seperti mana yang di atas ini, www.cepatquran.com. Boleh buat pendaftaran di situ. Dan sekiranya ada masalah, ada persoalan, jangan malu, jangan segan, hubungi kami ke nombor yang tertera di bawah. Sekali lagi kami buka pendaftaran kepada mereka yang berhajat untuk kita bantu belajar mengaji Al-Quran dengan cara cepat dan mudah, insyaAllah bersama-sama dengan kami, menggunakan satu kaedah yang namanya Al-Barqi. Sekejap lagi tuan-tuan dan puan-puan boleh tengoklah di video yang 2 minit itu tentang kelebihan dan keistimewaan Al-Barqi. Boleh komen nak jadi ahli cepat Quran sekarang, ataupun tinggalkan nombor telefon anda di ruangan komen, ataupun WhatsApp kami ke nombor 0111-621-7797, ataupun pergi ke laman web www.cepatquran.com untuk melakukan pendaftaran, ya, insya-Allah. Baiklah, sekiranya anda menghadapi ataupun ada sebarang persoalan, terima kasih Puan Zulhijjah Ridwan nak jadi ahli cepat Quran, ya, dia komen di situ dan dia tinggalkan nombor telefon dia, insya-Allah kami akan hubungi, pihak kami akan hubungi puan. Begitu juga Puan Azizah Azi yang komen tinggalkan nombor telefon di ruangan komen, insya-Allah kami akan hubungi puan secepat mungkin. Jika ada soalan, jika tuan-tuan dan puan-puan ada sebarang soalan, saya nak berikan 1 ataupun 2 minit yang terakhir ini untuk menjawab soalan anda. Jika tidak sempat, saya akan bawa soalan itu ke kelas kita yang akan datang, insya-Allah. Esok kita ada lagi, ya. Setiap hari kita bawakan kepada anda yang nak ikuti pelajaran kita. Jangan lupa untuk follow dan like page Fatihah Learning Center. Saya menunggu jika ada sebarang persoalan. Terima kasih Puan Syahbanun yang selalu bersama dengan kita, mendoakan kesejahteraan kita dan selalu mengikuti pelajaran kita ini, alhamdulillah.
Begitu juga kawan-kawan kita yang lain yang saya tak sempat sebut nama di sini, Puan Rohizah Izah juga yang selalu bersama kita, bersama kita baru join, Puan Lia Carmila dan sebagainya. Baiklah, sekali lagi sebelum saya berakhir, jika ada yang berhajat untuk menjadi ahli cepat Quran, komen nak jadi ahli cepat Quran atau tinggalkan nombor telefon anda ataupun WhatsApp kami ke nombor 011162179797 ataupun terus pergi ke laman web www.cepatquran.com insya-Allah untuk melakukan pendaftaran. Baiklah, saya rasa setakat itu dahulu perkongsian daripada saya untuk ruangan kali ini. Insya-Allah sampai kita bertemu lagi dalam sambungan bacaan ayatnya. Sesungguhnya yang baik, yang sempurna itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang silap dan salah itu hanyalah daripada diri saya sendiri. Saya mohon ampun dan maaf. Serta saya akhiri dengan hada wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Al-Quran, ingat cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran dan berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barki, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu, dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man sanyan, kantan janwan, kantan ranhan, andan lanban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mad dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum.